bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan rahmatnya dan limpah kurnianya, mengizinkan rombongan kami benar-benar dapat menjejaki bumi Gaza yang penuh dengan barakah, penuh dengan semangat perjuangan, penuh dengan segala kebaikan. Alhamdulillah, kami dapat mempelajari banyak perkara di sana. Pertamanya dari segi ketabahan dan kesabaran mereka menghadapi segala bentuk dugaan dan cabaran. Dan ketabahan ini, kesabaran ini berkat keimanan dan kefahaman mereka tentang isu sebenarnya yang mereka hadapi. Di mana tidak ada kita lihat di wajah mereka sebarang perasaan yang menggambarkan mereka menyesali apa yang berlaku. Malah mereka rasa bertuah, rasa izzah kerana dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penduduk Palestin yang mendepani perjuangan. Mereka sangat faham bahawa bumi Palestin adalah bumi wakafnya milik semua umat Islam. Walaupun mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di sana, mereka tidak menganggap bahawa membebaskan bumi Palestin itu hanya tanggungjawab mereka sahaja. Tapi bagi mereka, mereka rasakan satu kemuliaan Allah pilih mereka berada di sana. Jadi mereka sangat mengharapkan umat Islam di luar sana sentiasa membantu mereka dengan sebarang pertolongan yang termampu. Bagi mereka, apa saja yang kita sumbang semuanya itu satu bentuk jihad. Jadi jihad ini, kata mereka, khususnya Nidal yang anaknya telah 3 orang syahid, beliau menegaskan bahawa jihad itu bukan hanya dengan cara memikul senjata, tetapi jihad berlaku ataupun jihad boleh dilakukan dengan sumbangan harta, sumbangan idea, sumbangan tenaga, sumbangan masa dan sumbangan dalam bentuk menyampaikan kepada manusia tentang isu ini. Jadi maksudnya di situ jihad itu pengertiannya sangat luas. Dia bukan hanya sekadar terbatas dalam bentuk menggunakan ataupun dalam bentuk memikul senjata melawan musuh. Walaupun beradanya di barisan hadapan itu, maknanya berhadapan dengan musuh secara berdepan itu satu kelebihan. Tapi tidak bermakna orang lain sudah boleh berlepas tangan. Itu semangat yang kita dapat daripada mereka, insya-Allah. Moga-moga dengan pemergian ini akan memberikan satu dorongan yang lebih kuat kepada kami semua untuk meneruskan usaha di tanah air nanti, insya-Allah, ya. Moga-moga akan bertambah ramai lagi umat Islam yang sedar dan mereka akan bangkit untuk sama-sama mendukung isu ini sehingga akhirnya Palestin bebas, sehingga akhirnya Masjid Al-Aqsa bebas dan kita semua dapat sama-sama bersolat di sana. Sebenarnya Ana nak sebut satu perkara, rasa sedih Ana, di mana ramai lagi orang Islam yang tak faham tentang isu ini. Mereka pergi ke Al-Quds sekadar untuk melancong dan melihat kesan-kesan sejarah di sana. Dan mereka rasa bangga sebab dapat solat di Masjid Al-Aqsa. Memanglah itu satu kebanggaan. Tapi bukan sekarang. Tanggungjawab sekarang ialah membebaskannya. Kan? Jadi maknanya bukan satu kebanggaan kalau kita boleh pergi solat sekarang. Tapi lebih membanggakan ialah kalau kita berjaya membebaskan masjid itu daripada penjajahan.
Tapi ramai lagi orang Islam yang tak faham. Sebab dalam perjalanan kami hari itu, kami bertemu dengan satu rombongan yang memang hendak ke Al-Quds. Dan anda lihat jadual lawatan itu di Al-Quds. Jadi jadual lawatan itu itulah melihat kesan-kesan sejarah, melihat makam Nabi itu, Nabi ini, solat di masjid. Itu sajalah. Jadi tanya dia ada ke melawat saudara-saudara Islam, menghulurkan bantuan dan sebagainya. Jadi dia ada sebutlah juga dia beri tempat lain kan. Tapi maknanya lawatan itu macam pelancongan biasalah kan. Jadi mana rasa sedih lah kan, sebab tidak adakah perasaan ya, sedih Masjid Al-Aqsa di bawah cengkaman penjajah. Sebenarnya dengan pemergian kita ke sana sedikit sebanyak, dari segi bayar visa tu satu, kalaupun tak bayar visa, sedikit sebanyak sebenarnya memberi kemenangan moral kepada Israel. Satu, mengiktiraf tu. Yang keduanya maknanya nanti orang akan rasa tak apa Israel kuasai pun kita boleh semayang kan. Kan? Jadi maknanya apa bezanya? Kenapa kita nak? Maknanya semangat untuk membebaskan tu mungkin akan kurang, dan dunia pun tak akan nampak kezaliman tu, sebab yalah dia bagi kita masuk, kita boleh solat kan. Jadi itulah penting sangat usaha untuk memberikan kesedaran tu. Kalau tak sedar, ada yang beri derma sikit sebanyak tu, mereka hanya rasa itu sebagai sumbangan. Maknanya kalau sumbangan maknanya nak bagi, tak nak bagi tak payah. Jadi sebab itu kita mesti selalu tekankan bahawa ini bukan sumbangan kasihan belas. Ini bukan derma ikhlas. Bukan derma ikhlas, tetapi ini adalah jihad. Untuk menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ada saham kita dalam usaha untuk membebaskan masjid suci kita. Untuk anak-anak di Mesir, Ustazah nak sampaikan salam kepada semua dan nak nyatakan bahawa Ustazah sangat sayang antum semua. Gunakanlah kesempatan berada di bumi Anbiya ini untuk memperbanyakkan bekalan, khususnya bekalan iman, bekalan ilmu, bekalan ukhuwah. Kerana perjalanan ini kita tidak tahu jauh atau dekat, maka kita perlu mempersiapkan bekalan yang secukup-cukupnya. Dan ketika berada di sini, peluang sangat besar ya, untuk kita rebut. Jangan sia-siakan.